Bismillahirrahmanirrahim. Hubungan manusia dengan jin. Adanya jin yang berhubung dengan manusia dan manusia yang berhubung dengan jin adalah perkara yang diakui wujudnya, sehingga para ulama telah membincangkan masalah perkahwinan di antara manusia dan jin. Kebanyakan ulama tidak mengharuskannya kerana berlainan jenis, tetapi ada juga segelintir ulama yang mengharuskannya. Di sini menunjukkan adanya perhubungan di antara manusia dan jin kerana sama-sama duduk di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, walaupun berlainan kejadian, sifat kejadian, sehingga berlakunya percampuran, sehingga para ulama membincangkan hukum masalah perkahwinan di antara manusia dengan jin. Berlaku perkahwinan kerana ada jin yang nak kepada manusia dan ada manusia yang nak ke jin, di antara lelaki dan perempuan. Di sini timbul masalah. Mengikut jumhurul ulama, tidak boleh berkahwin di antara manusia dan jin kerana berlainan sifat kejadian. Tujuan perkahwinan itu ialah untuk berkeluarga, untuk bermasyarakat. Adalah tidak boleh berkeluarga dengan cara yang sebaik-baiknya kerana berlainan kejadian. Kita berada di alam yang nyata, dia berada di alam yang gaib. Masing-masing ada perasaan, ada kelemahan. Jadi pertemuan di antara manusia dan jin dalam keluarga itu yang susah untuk menyelesaikan masalahnya. Oleh kerana itu, pendapat yang kuat kalangan para ulama, tidak boleh manusia berkahwin dengan jin, haram. Ada kalangan ulama, di antaranya Qamuli, mengharuhkan perkahwinan itu, di mana pandangan ini pandangan yang sangat dhaif, yang sangat lemah. Kerana yang kuatnya tidak sepatutnya berkahwin kerana berlainan kejadian sifat di antara satu sama lain. Manusia sepenuhnya berada di alam yang nyata, jin berada di alam gaib. Dia boleh bertasyakul, boleh berupa saja. Kalau nyerupa binatang, nak kata apa? Nyerupa bewok, nak macam mana? Ini menimbulkan masalah. Dia boleh bertasyakul. Dengan sebab itu, pendapat yang kuat, tidak boleh perkahwinan itu antara jin Islam dengan manusia Islam. Itu pendapat yang lebih kuat. Kerana tujuan perkahwinan itu bukan untuk hawa nafsu sahaja. Di antaranya untuk berkeluarga dengan cara yang sebaik-baiknya. Terdapat di kalangan jin Islam yang menuntut ilmu dan bertanyakan masalah agama kepada ulama manusia. Bahkan Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah telah mengarang kitab yang bernama Kashful Hijab Warran an Wajhi As'ilatil Jan, membuka tirai dan penutup tentang soalan-soalan yang dikemukakan oleh jin. Dikarang pada tahun 955 Hijrah, di mana ada kitab yang dikarang oleh seorang ulama Mesir, Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Kitab ini berhubung dengan masalah manusia ditanya oleh jin. Ada masalah-masalah yang ulama jin tak boleh nak jawab, dia tanya ulama-ulama manusia. Di antaranya ialah Syekh Abdul Wahab Asy'arani, seorang ulama yang terkenal di Mesir. Dia karang kitab
Di kalangan kitab, soalan-soalan ini dikemukakan oleh jin kepada dia dan dia menjawab soalan-soalan itu. Disebut tarikh kitab itu dikarang 955 Hijrah. Di dalam muqaddimahnya Al-Syekh rahimahullah menyatakan, qad atatni hadhihi al-as'ilatu fi qirtasin wa kanat al-waraqatu qadra farqi waraqin kabir marqumatin bikhattin arabi. Itu banyak salah hijrah itu. Fafatahtuha fa idza fiha ma qawlu ulama'il insi wa masyayikhihim fi hadhihi al-as'ilati al-marqumati al-wasilah al-hukm sihhata hamilaha wa qad ushkilat ilayna wa sa'alna 'anha masyayikhana min al-jan faqalu hadhihi al-as'ilah لا تكون إلا من علماء الإنس ثم ذكروا الأسئلة إلى آخرها. وكان وصول هذه الأسئلة ليلة الثلاثاء 26 من رجب سنة 55 900. فالحمد لله الذي من علينا بإرشاد إخواننا الجان في هذا الزمان وها أنا ذا أشرع في أجوبتهم بحسب ما يفتح الله به في الوقت وهو حسبي ونعم الوكيل. Artinya telah tiba kepada saya soalan-soalan di dalam satu kertas merupakan sekajang surat yang besar ukurannya, ditulis dengan tulisan Arab. Tiba-tiba isinya ialah, apakah pendapat ulama manusia dan tuan guru mereka tentang soalan-soalan yang bertulis ini yang disampaikan kepada Tuhan oleh pembawanya. Sesungguhnya telah menjadi kemusykilan kepada kami dan kami telah bertanya kepada tuan guru kami di kalangan jin. Mereka menjawab, kajian berhubung dengan soalan-soalan ini tidak ada melainkan di kalangan ulama manusia. Seterusnya mereka menyebut soalan-soalan sehingga akhirnya soalan-soalan ini tiba kepada saya pada malam Selasa 26 hari bulan Rejab tahun 955. Seterusnya beliau menulis, segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mengurniakan kepada saya kemampuan dapat menunjukkan kepada saudara-saudara kita di kalangan jin di zaman ini. Seterusnya inilah dia saya menjawab kepada mereka sekadar yang dibukakan oleh Allah kepada saya berhubung dengannya pada masa ini. Cukuplah ia bagiku dan ia sebaik-baik wakil. Di antara soalannya ialah, wasa'aluni an maqamil ma'rifati billahi ta'ala hal ahadun yasilu fihi ila haddin an ya'rif Allah ta'ala kama ya'rifu Allah nafsahu am la yasihhu dhalika li ahad. Fa'ajabtuhum la yasihhu dhalika li ahadin ولو ارتفعت درجة لا بد أن الحق تعالى يستأثر عن عباده بعلم آخر لا يذوقه ملك مقرب ولا نبي مرسل إذ لو علم العبد ربه كما يعلم الله تعالى نفسه لساوى bukan مساوي لساوى ربه في العلم به ولا قائل بذلك إلى آخره. Artinya, mereka bertanyakan kepadaku berhubung dengan maqam, kedudukan ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala. Adakah seseorang itu sampai kepadanya sehingga mengenal Allah? Seperti Allah mengenal dirinya, atau tidak sah, tidak betul yang demikian itu kepada seseorang pun. Aku menjawab kepada mereka, tidak harus begitu. Kepada sesiapa pun, walau bagaimanapun tinggi darjatnya, kerana wajib bagi Allah Ta'ala itu tertentu ilmu lebih daripada hamba-hambanya. Ilmunya tidak boleh dijadikan oleh malaikat, tidak boleh dicapai, bukan dijadikan, dicapai. Tidak boleh dicapai oleh malaikat yang hampir dengannya dan Nabi yang menjadi Rasul. Kerana kalaulah hamba itu mengetahui Tuhannya sama seperti Tuhan yang mengetahui dirinya, nescaya bersamaanlah ilmu Tuhan dengan ilmu hambanya dan tidak harus orang yang berkata begitu. Artinya tidak harus bagi seseorang
mengenal Allah Ta'ala sebagaimana Allah kenal diri dia sendiri. Kerana ilmu Allah Ta'ala tidak terhingga, tidak sama dengan ilmu kita. Ilmu kita terhad, terbatas. Dia kenal Allah Ta'ala mengikut qadar kemampuan yang diberi kepada kita saja, dengan dalil-dalil, bukti-bukti yang ditunjukkan kepada kita, tidak lebih daripada itu. Maka kita jangan lebih daripada had sempadan ilmu yang diberi oleh Allah Ta'ala. Dan jangan ada kalangan kita yang mengatakan martabaknya boleh tahu Allah Ta'ala macam Allah Ta'ala tahu diri dia. Itu tidak boleh. Kufur. Kerana menyamakan sifat manusia dengan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kisah ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala mengurniakan ilmu kepada manusia lebih daripada makhluk jin. Maka ulama-ulama manusia lebih daripada ulama jin. Maka Allah Ta'ala melantik rasul-rasul di kalangan manusia. Sebelumnya adalah jin. Sebelum Tuhan jadikan manusia, jin dulu duduk di atas muka bumi. Jin habis tugasnya, dan Allah Ta'ala ganti dengan manusia. Maka setelah manusia mengambil tugasnya, maka Allah Ta'ala beri ilmu kepada manusia, bermula dengan Nabi Adam AS yang disaksikan oleh para malaikat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah Ta'ala mengajar Adam nama-nama semuanya, dan malaikat tak tahu apa yang diketahui oleh Adam. Begitulah iblis, makhluk jin yang ada pada masa itu, tidak tahu apa yang diketahui oleh Adam. Maka Allah menyuruh mereka sujud menghormati Nabi Adam AS. Malaikat sujud, iblis tak sujud, menunjukkan kesombongannya. Di sini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala menyerahkan tugas manusia di atas muka bumi, menggantikan makhluk jin. Manusialah yang memimpin, yang memakmurkan bumi untuk menjadi khilafah dengan sifat-sifat kejadian yang ada pada manusia, iaitulah manusia itu ada roh, ada jasad, ada akal, hidup bermasyarakat. Adapun jin, dia ada akal, ada roh, jasadnya tidak ada. Malaikat juga, dia ada roh, dan dia ada akal, jasadnya tidak ada. Malaikat tidak ada hawa nafsu, jin ada hawa nafsu macam manusia juga, macam manusia. Oleh kerana itu malaikat semuanya bersih, suci, baik, taat kepada Allah, tidak ada derhaka sekali-kali. Adapun manusia dan jin, ada yang beriman, ada yang kafir. Yang beriman itu ada yang baik dan ada yang jahat. Dan Allah Ta'ala suruh kita memilih kawan-kawan yang baik. Kawan-kawan yang baik ni kawan-kawan yang kita kenal. Sabda Nabi SAW, "Mathalul jalis as-salih wal jalis as-su' ka sahibil mirti wa kiril haddad. Fa sahibul miski imma an tashtari lahu am ta'khudha minhu rihan tayyiba wa kiril haddad imma an tusibaka jamratuhu aw tajru rihan khabitha." Bandingan orang yang duduk dekat kawan yang baik dengan kawan yang jahat. Laksana orang yang duduk dekat tukang jual minyak wangi dengan tukang besi. Yang duduk dekat jual minyak wangi, sama ada dia beli minyak wangi itu ataupun dia mendapat bau yang harum. Yang duduk dekat tukang besi, sama ada kena bara api dia ataupun bau yang busuk daripada hembusan tukang besi itu. Begitulah dibandingkan orang yang bersahabat dengan kawan yang baik dengan kawan yang jahat. Kawan yang baik ini ialah kawan yang kita kenal baik dia, yang kita tahu baik dia, tahu baik dia. Kalau nak tahu kawan yang baik, cari di masjid, cari tempat belajar, cari tempat ilmu. Itu kawan yang baik. Bukan cari tengah pasar. Ni cari kawan tengah pasar, tengah jalan raya, tempat orang bercampur aduk. Cari, tengok orang tu melazimi masjid, melazim majlis ilmu, akhlak dia baik. Itu kawan yang baik. Setelah kita tengok di situ tempatnya. Ataupun tengah jalan, pakai jumpa tengah jalan je, ini akan bercelaru dah. Itu sesama manusia. Jin, makhluk yang gaib, yang kita tak nampak, nak buat kawan dia, kita kenal dia, kita kenal dia, tahu dia beriman, tahu dia kafir. Setelah dia beriman pula, tahu
dia baik ke jahat. Oleh kerana itu sangat bahaya kita berkawan dengan makhluk yang kita tidak tahu. Kalau manusia pun kalau kita tak kenal dia, buruk padanya, boleh jadi sesat. Apa lagi makhluk yang gaib yang kita tak nampak, buat kawan pula, bersahabat, dia kacik kita. Ini dia, berkawan bukan tak boleh, tapi ada batas. Batas mengikut hukum syarak yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah syaitan itu dapat menguasai manusia di dalam akidah, kehendak dan amalan mereka? Firman Allah Ta'ala, Qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wal aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala hadha siratun alayya mustaqim. Inna ibadi laysa laka alayhim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Suratul Hijr ayat 39 hingga 44. Artinya, Iblis berkata, Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahawa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik, yakni perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas di antara mereka. Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus, kewajipan akulah menjaganya. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikut kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Dan sesungguhnya neraka Jahannam itu adalah tempat yang telah dijanjikan kepada mereka, yakni pengikut-pengikut syaitan semuanya. Baginya 7 pintu, tiap-tiap pintu ditetapkan bagi tiap-tiap golongan tertentu bagi mereka. Ayat ini mengisahkan perbualan di antara Allah dan Iblis, pemimpin jin yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala apabila sikap takabur, sikap sombong yang ada dalam dirinya menyebabkan dia melawan Allah. Kerana dia merasakan dirinya lebih pada orang lain, bijak, pandai, maka dia memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak lagi memberi hidayah kepadanya. Bila orang tu putus hubungan dengan Allah, walaupun cerdik, bijak, pandai, Allah biarkan, beri kemulah, nak sangat, maka sesatlah, walaupun dia seorang yang alim, yang ada ilmu, yang tahu. Termasuk macam Iblis yang telah naik ke langit bersama dengan alam malaikat, beribadat kepada Allah sehingga dikagum oleh malaikat akan ibadatnya. Apabila Allah Subhanahu wa taala menentukan untuk menciptakan Nabi Adam alaihi salam, dan Adam dicipta oleh Allah dengan sifat-sifat yang ada pada dirinya dan zuriat keturunannya, iaitulah makhluk yang ada jasad, ada ruh, ada akal, hidup bersendiri dan bermasyarakat, bergerak, boleh menggunakan makhluk-makhluk yang lain. Maka manusia ditugaskan untuk menjadi khalifah di muka bumi dengan ilmu dan sifat yang ada pada diri manusia, yang tidak ada pada malaikat, yang tidak ada pada jin, yang tidak ada pada binatang.
makhluklah yang boleh menjalankan tugas ini. Setelah Allah membuktikan di hadapan Adam, di hadapan iblis, di hadapan jin, malaikat, bahawa Adam mengetahui dengan ilmu yang diberi oleh Allah, maka Allah memberi penghormatan kepada Adam alaihissalam dengan menyuruh malaikat sujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah apabila kami, yakni Allah, berkata kepada malaikat, yakni makhluk-makhluk yang ada di dalam alam malakut, termasuk iblis yang ada bersama di alam malaikat itu, supaya kamu sujud semua kepada Adam alaihissalam dengan perintah daripada Allah untuk menghormati makhluk Adam ini. Fasajadu, lalu mereka semua sujud, illa iblis, malaikat iblis, aba, dia enggan, wastakbara, dia sombong, wa kana minal kafirin, dan adalah iblis termasuk di kalangan orang-orang yang kafir, yang ingkar. Dan Allah mendedahkan mengapa iblis tidak mahu sujud. Dia enggan, dia sombong. Allah mendedahkan lagi. Iblis berkata kepada Allah Ta'ala, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik pada dia. Iblis dengan sombong bercakap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku lebih baik daripada Adam, kerana khalaqtani min nar, engkau jadikan aku daripada api, wa khalaqtahu min tin, engkau jadikan dia daripada tanah. Maka Allah Ta'ala mengutuk dan melaknat iblis yang durhakakan Allah. Dan iblis menjanjikan untuk menyesatkan anak-anak Adam. Iblis kata tidak akan selesai di sini, aku akan lawan dia di atas muka bumi. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dan kami berfirman, wahai Adam dan iblis, turun ke bumi. Iblis dihala ke bumi, Adam juga dihala ke bumi. Adam dihala ke bumi setelah diuji, dididik, diasuh di dalam syurga bersama dengan isterinya Hawa. Dengan Allah memberi tahu kepada Adam, jaga ini iblis. Dan iblis menggoda Adam di alam syurga, menyebabkan Adam melanggar pantang larang dalam syurga, melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, dan Adam dan Hawa dihantar ke bumi. Iblis juga dihantar ke bumi, dan Allah kata kamu akan berlawan di atas muka bumi. Berlawanlah kamu di atas muka bumi, wahai Adam dan iblis, zuriatmu, pengikutmu, iblis, zuriat iblis dan pengikut iblis. Berlawan di atas muka bumi, sama ada yang mengikut petunjuk Allah ataupun yang ikut petunjuk iblis. Dua kumpulan akan wujud di atas muka bumi. Iblis menyatakan dia akan buat apa sahaja. Allah mengatakan ada as-siratal mustaqim, jalan yang betul, jalan yang lurus, aku tunjukkan kepada hamba-hambaku. Hamba-hambaku yang beriman, hamba-hambaku yang taat kepadaku, yang patuh padaku, akan ikut as-siratal mustaqim. Kamu tidak boleh goda hamba-hambaku ni sehabis-habisnya. Akan diselamatkan, dan aku akan sediakan neraka. Neraka ada 7 pintu, laha sab'atu abwab. Ada 7 pintu. 7 pintu ni akan ditentukan mengikut 7 jenis. Apa dia kesesatan, kekafiran, kekufuran, dan tahap kejahatan yang dilakukan oleh masing-masing di atas muka bumi. Itulah ceritanya. Sesungguhnya syaitan itu bekerja bersungguh-sungguh
untuk mempengaruhi dan menggoda manusia dengan bisikan-bisikan yang halus dan melintaskan perasaan-perasaan yang menarik di dalam hati. Tetapi orang-orang mukmin yang sentiasa kembali kepada Allah, memohon isti'anah, yakni memohon pertolongan, dan pertolongan daripadanya. Isti'anah, pertolongan, sama aja. Dengan sentiasa berzikir, menyebut Allah, ingat kepada Allah, menyebut dengan lidah dan ingat dengan hati, dan berdoa, minta pada Allah Ta'ala, maka segala tipu daya syaitan tidak dapat mempengaruhinya. Allah Ta'ala akan selamatkan mereka yang ingat kepada Allah, berzikir, berdoa, bertasbih, bertahmid, memohon pertolongan Allah. Mereka akan diselamatkan oleh Allah. Walaupun jin yang gaib masuk ke dalam darah daging mereka, menunjukkan berbagai-bagai perasaan. Ada orang sehingga sampai ke peringkat penyakit was-was. Dah semayang, dirasuknya, tak betul lagi semayang. Dah ambil air semayang, dimasuknya, tak betul lagi air semayang. Kena lawan. Siapa pada orang tu dirasuk dalam hati dia, ni dak Islam, kafir. Lawan. Ini jihad. Di mana jihad ini bukan sahaja berjihad melawan manusia yang zahir, yang menjadi pengikut syaitan, termasuklah jin, makhluk-makhluk yang halus yang masuk dalam hati kita. Bila seseorang itu ada penyakit was-was, menandakan iman dia ada, iman dia kuat. Jangan rusing. Kalau ada penyakit was-was ini, jangan rusing, iman dia ada. Kalau tak ada apa-apa, tu iman dia tak apa-apa, syaitan tak kacau. Seorang ulama mengatakan, kalau rumah tu tak ada duit seseng, orang curi tak tahu je, keropok tak tahu je, tahu dah rumah tu tak ada seseng, dia buat pun dia, buat nyusah je. Tapi kalau orang curi duduk keliling, duduk pusing, duduk pisah nak masuk juga, duduk konsep juga, menandakan ada benda. Begitulah orang yang ada penyakit was-was, menandakan ada iman dalam diri dia. Dengan sebab itu jadi was-was ni, kerana syaitan duduk kacau. Maka dia kena lawan. Ini termasuk di dalam jihad, dalam perjuangan untuk menegakkan iman di dalam diri dia. Cumanya kita tak mengaji bab jihad. Duduk ingat jihad ni duduk gomo orang je. Rupanya gomo perasaan yang ada dalam diri termasuk dalam jihad, dalam perjuangan untuk menegakkan Islam di dalam diri kita. Berhubung dengan perkara ini, marilah kita mengingati firman Allah Ta'ala, wa imma yanzaghannaka minasy-syaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifun minasy-syaitani tadhakkaru fa idzahum mubsirun wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayy thumma la yuqsirun. Suratul A'raf ayat 200 hingga 202. Artinya, dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka lihat kesalahannya. Padahal teman-teman mereka, orang-orang kafir dan fasik, membantu syaitan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-henti. Ayat ini menyatakan orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala diganggu oleh syaitan. Di antaranya ditimpa was-was. Bila mari was-was, minta tolong Allah Ta'ala, lindungkan diri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dikejam, yang dikutuk. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung dengan Tuhan manusia yang memiliki manusia daripada syaitan yang mengacau hati manusia, yang terdiri dari kalangan jin dan kalangan manusia. Jin dan manusia, dua-dua ni mengacau hati kita, mengacau perasaan. Manusia kita nampak, jin kita tak nampak, mengalir bersama dengan darah daging. Ayat ini menunjukkan orang yang beriman bila mari itu ingat pada Allah Ta'ala. Pernah seorang sahabat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, saya dimari oleh fikiran yang kacau, sehingga kalau masuk fikiran ni jadi hilang iman saya, jadi kafir saya. Jadi kafir saya. Dia mari kata ke Tuhan, dia mari kata ke Tuhan, dia mari begini. Rasulullah kata, lepas tu mengingat balik. Ya, lepas tu saya ingat balik. Rasulullah kata, hak yang kacau tadi waswasah syaitan. Hak mu ingat balik tu iman yang ada pada kamu. Iman yang ada pada kamu yang menolong. Siapa ada sama boleh pahala sama. Boleh pahala sama. Allah Ta'ala nak beri pahala kepada kita dengan sebab kita melawan syaitan yang mengacau pemikiran kita. Ada orang tu dia duduk rumah saja, dia tak dakwah orang, dia tak duduk rumah, tapi dia kuat Islam dia. Tuhan nak beri pahala ke dia, syaitan dia cari dia. Bahkan disebut di dalam hadis bahawa Nabi SAW juga dikacau oleh syaitan. Nabi tengah semayang, kita baca dah hadis ni, sehingga Nabi rawa dengan tangan, gagal dengan tangan. Lalu sahabat tanya, buat apa tengah semayang? Nabi kata, aku tengah semayang, syaitan mai kacau aku. Mai kacau, kacau dengan rupa nampak, kita tak nampak. Kita dikacau dengan perasaan-perasaan sahaja. Bahkan kadang-kadang terdapat kerjasama di antara syaitan jin dengan syaitan manusia untuk menjalankan kerja menyesak. Kadang-kadang syaitan jin dengan syaitan manusia pakat kerjasama. Kerjasama untuk menyesatkan orang, menyesatkan manusia. Jin tolong sama pakat dengan manusia. Di antaranya ahli-ahli nujum, ahli-ahli yang melihat nasib, di mana syaitan beritahu kepada ahli nujum ni beritahu nasib orang yang begini, nasib orang yang begini. Kadang-kadang kena molek, kadang-kadang tak kena pelawak, kadang-kadang kena molek. Kalau kena molek tu pun pelawak juga, secara kebetulan saja. Kerana Nabi kata, kadzibal munajjimuna wa in sadaqu. Tukang nujum ni bohong sekalipun dia betul-betul, hak dia royak tu betul, bohong. Nabi kata bohong juga. Dan orang yang ditanya tok nujum ni hilang pahala semayang 40 hari. 40 hari pahala semayang hilang. Ini sebab kita tanya tok nujum. Ditanya aja. Itu dosa besar, jangan buat main. Di antara nujum ni berkawan dengan syaitan, dengan jin. Di antara tok-tok bomo ni berkawan dengan jin. Suruh buat orang. Dia kata jin khabar dia, orang ni buat, orang ni buat, orang ni buat. Tok umur khabar orang. Ana orang kelahi di antara suami dengan isteri, di antara adik-beradik dengan adik-beradik, di antara jiran dengan jiran, di antara saudara dengan saudara, di antara anak dan ibu bapa. Boleh jadi kelahi dengan sebab dirasuk oleh syaitan yang bersahabat dengan manusia, manusia yang berobat. Dengan sebab itu momo-momo yang reti, yang ada ilmu, yang faham, dia tak cerita ke orang. Walaupun syaitan bisik ke dia, walaupun beritahu, dia tak khabar. Dia simpan dalam diri saja. Dia berobat saja. Dia tolong berobat, dia tak cerita siapa dia buat, siapa buat. Syaitan khabar, dia tak khabar. Hak jenis khabar ni tok bomo tolong juga. Hak bodoh macam syaitan juga. Tu hak cerita tu. Jadi hak yang betul-betul faham, dia tidak cerita. Kerana syaitan ni kita tak tahu, jin tak tahu sama ada dia adil ataupun fasik. Kalau kita nak bawa saksi di mahkamah, nak dapat satu berita, mestilah orang yang bawa tu orang yang adil, orang yang tidak fasik,
Yang kita ketahui baik dia, yang kita ketahui dia mengerjakan amal yang soleh, dan kita ketahui dia tidak buat maksiat. Jin ni makhluk yang gaib, kita kenal bila dia tak tahu dia pergi ke mana. Dia ni baik tak baik kita tak tahu, walaupun dia beriman kita tak tahu. Dengan sebab itu maklumat yang diberi jangan dipegang, boleh menyesatkan. Ada kerjasama di antara jin dan manusia. Macam disebut dalam ayat yang dulu, kadang-kadang manusia menyesatkan jin, jin menyesatkan manusia. Ada belaka dua-dua belah pihak ni, seperti dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wama yaftarun walitasgha ilayhi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah waliyardawhu liyaqtarifu ma hum muqtarifun apa ghairallahi abtaghi hakama wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala walladhina atainahumul kitab ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq fala takunanna minal mumtarin. Suratul An'am ayat 112 hingga 114. Artinya, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh-musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan jin. Sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, nescaya mereka tidak mengerjakannya. Kerana itu tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Dan juga agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan itu, merasa redha kepadanya, dan supaya mereka mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan terperinci orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka. Mereka mengetahui bahawa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Kerana itu janganlah kamu sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu. Ayat ini menyatakan betapa ada kerjasama di antara jin dan manusia, dan dua-dua ni jadi musuh kepada tiap-tiap nabi di sepanjang zaman. Kalau nabi-nabi pun dia bermusuh, dia kacau, apatah lagi kita yang tak nabi ni. Kalau kita yang tak nabi pun dia kacau jugalah. Nabi dia tahu dah ni nabi, kita ni tak nabi. Tujuan dia kacau ni pasal apa? Supaya jadi pengikut dia, meramaikan pengikut dia di kalangan ahli-ahli neraka, di kalangan yang menentang Allah di atas muka bumi. Dia akan usaha dengan kata-kata yang indah, yang menarik, digodanya hawa nafsu dan perasaan-perasaan yang menarik, dengan harta, dengan perempuan, dengan segala nikmat dan segala apa sahaja, lelaki, perempuan, semua diguna mereka untuk menarik lelaki dan perempuan supaya menjadi pengikut-pengikut syaitan. Kita ada Quran, dekatkan diri dengan Quran. Quran adalah petunjuk daripada Allah Ta'ala sepanjang hayat kita sehingga bertemu dengan Allah Ta'ala. Barang siapa yang berpegang dengan Quran, ikut Quran, selamatlah dia. Sehingga tiba hari kiamat barulah mereka tahu, dan tuduh menuduhlah di antara satu sama lain. Perkara ini dinyatakan oleh Allah, wa barazu lillahi jami'a faqala ad-du'afa'u lilladhina istakbaru inna kunna lakum tab'a fahal antum maghnuna 'anna min 'adzabillahi min syai' qalu law hadana Allahu lahadainakum sawa'un alaina ajaz'na am sabarna ma lana min mahis wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum
وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Surah Ibrahim ayat 21 hingga 22. Artinya, dan mereka semuanya di padang mahsyar akan berkumpul menghadap hadrat Allah. Bila berlaku kiamat, semua bukit bekar dicabut, laut-laut habis, menjadi padang yang rata, tak ada bukit lagi. Manusia dan jin dihimpunkan di padang yang rata ini, dihadapkan kepada Allah. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang besar yang sombong. Maka orang-orang yang lemah di atas dunia, yang mengikut pembesar-pembesar dia, yang kaya, yang tinggi pangkatnya, berkata, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikut kamu. Kerana itu dapatkah kamu menghindarkan daripada kami azab Allah walaupun sedikit saja? Di atas dunia ni, kalau ada apa-apa hal, temu orang besar. Orang besar yang dianggap boleh menolong dia. Maka di akhirat dia cari orang besar ni. Dia cari orang besar ni. Dia cari. Macam mana boleh tak tolong ni? Mereka menjawab. Orang besar tu jawab, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, nescaya kami dapat memberi petunjuk kepada kamu. Sama sahaja bagi kita sekarang, sama ada mengeluh atau bersabar, sekali-kali tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Masa itu orang besar berkata, aku sama ngemu juga, aku pun lawan Tuhan juga atas dunia. Nampaknya samalah kita, tak jadi apa dah. Mengeluh ke apa ke, hadalah. Dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah selesai, bila sudah hisab semua amal-amal manusia mengikut iman, akhlak-akhlak mereka, perangai mereka mengikut iman, syaitan berkata, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepada kamu, tetapi aku menyalahinya. Syaitan kata, Allah berjanji dah, kamu janji Allah ni benar, aku berjanji juga, janji aku ni tak betul. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku kepadamu, malaikat sekadar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh itu janganlah kamu mencercakanku, akan tetapi cercalah diri kamu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kamu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidaklah membenarkan kamu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat keseksaan yang amat pedih. Allah Ta'ala meriwayatkan perkara yang berlaku pada hari kiamat, di mana jin, syaitan, manusia yang ikut jin syaitan ni semua sekali akan berdialog pada hari kiamat kelak. Tak boleh nak buat apa. Kesimpulannya, wajiblah kita mempercayai adanya jin, dan termasuk di kalangannya syaitan, seperti yang dinyatakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberitahu kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita tidak menokok tambah atau mengada-ngadakan perkara yang di luar daripada pengetahuan kita. Dan kita memohon kepada Allah supaya mengukuhkan hubungan yang baik dengan cara yang diredainya dengan saudara-saudara kita di kalangan jin Islam, dan melindungkan kita dari tipu daya syaitan. Kita beriman kepada Allah, kepada Nabi yang menceritakan adanya jin Islam. Kita jadilah hubungan persaudaraan kita dengan jin Islam ni berdasarkan pada Quran dan hadis, hubungan yang baik, supaya kita sama-sama diterima oleh Allah pada hari kiamat kelak. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marja'u wal ma'ab.